Okey, baik. Boleh buka sama-sama muka surat 516. Lihat dalam suratul Hujurat ayat yang ke-9 dan juga ke-10. Tapi insya-Allah Ustaz akan touch something yang agak base sahaja. Tapi nanti kita akan cerita sikit tentang bulan Ramadan. Boleh sikit? Boleh. Sebab sebenarnya pun kali bukan saya nak touch tajuk topik ni. Tapi sebab kita dah cakap dengan Abang Zainal kita untuk masuk dalam surah Hujurat. Tapi insya-Allah sikit je lah. Kita akan pergi kepada huraian ringkas. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga Islam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk bersama-sama pada pagi ini untuk menuntut ilmu, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala lapangkan urusan kita hingga ke akhir hayat. Mudah-mudahan Allah taala berikan kekuatan kepada kita untuk beramal ibadah sehingga ke akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang Allah taala redha, insya-Allah. Ibu dan ayah, saudara-saudara yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan journey kita untuk melihat butiran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada suratul Hujurat, yang mana untuk hari ini kita dah masuk pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 daripada suratul Hujurat. Jadi kita akan baca dahulu dua potongan ayat ni dan kemudian kita akan susuli dengan sedikit tazkirah ataupun peringatan berkait tentang bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatan minal فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فإن فاءت
إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah masuk pada ayat yang ke-9. Sebagai pengulang kaji dalam pelajaran kita yang lepas, kita dah masuk tentang suratul Hujurat yang merupakan surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan pada 10 tahun terakhir kenabian ataupun 10 tahun terakhir selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada segi sudut tentang intisari ataupun apakah mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan kita daripada surah Al-Hujurat ini adalah lebih kepada tentang pembentukan adab-adab dan akhlak-akhlak Islam yang Allah Subhanahu wa taala minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ajar dan bimbing umat Islam yang pada ketika itu ramai yang masuk Islam, dan di kalangan mereka ada yang duduk di bandar, ada yang duduk di luar bandar. Dan apabila mereka masuk ke dalam Islam, maka sebahagian daripada mereka membawa cara dan juga perilaku daripada kaum masing-masing, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menegur beberapa tindakan mereka. Dan kita dah belajar dalam beberapa ayat-ayat yang lepas, antaranya peringatan untuk tidak meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam erti kata lain juga kita ada juga belajar yang berkait tentang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sudut perkara yang tidak menunjukkan rasa adab kepada Nabi. Dan juga kita belajar berkait tentang adab untuk menerima berita. Bagaimana Islam ajar kepada kita, bila kita terima satu berita, apa yang perlu untuk kita lakukan. Maka kita perlu tabayun dahulu untuk selidik sebelum kita sebarkan dan kita sampaikan kepada yang lain. Dan kita belajar juga pada ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-8 bahawa agama yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW ini, dia mempunyai hikmatut tashri'. Apa itu hikmatut tashri'? Dia ada sumber hikmah. Kenapa Allah Ta'ala tetapkan bulan puasa sekian? Kenapa Allah Ta'ala tetapkan puasa atau solat 5 waktu sehari semalam? Kenapa Allah Ta'ala tetapkan zakat bayarannya sekian dan sekian? Ada perkara yang kita boleh fikir daripada segi logik akal kita, tapi ada perkara yang kita diminta untuk taat dan tanpa pertikaikan apa-apa. Sebab apa? Hikmahnya adalah pada setiap orang Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk kerjakan perintah Allah adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita tak mampu, maka Allah mendatangkan kepada kita rukhsah, keringanan dan juga pilihan untuk kita tetap mengerjakan amal perbuatan tersebut meskipun dalam keadaan kita mungkin sukar dan juga payah. Kerana Islam dia datang dalam bentuk agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Agama Islam ni adalah agama yang mudah. Maknanya agama yang praktikal untuk semua manusia lakukan. Tapi kalau manusia mengambil satu jalan untuk menambah-nambah apa yang telah sedia ada, Allah Ta'ala sebutkan di dalam pada ayat yang ke-7, "Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Kalau katalah Muhammad, kamu ikut apa yang mereka hendakkan, nescaya dia akan membeban-bebankan kamu. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini, apa yang kita nak adalah kita punya tak banyak, walaupun benda itu tak se-complicated seperti mana yang kita rasakan,
tapi kita nak benda itu kita cinta pada perkara yang kita lakukan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan kita merasa tenang dan indah dengan apa yang kita lakukan. Tuan-tuan, kita boleh je puasa 365 hari, betul tak? Boleh saja puasa 365 hari kalau kita nak puasa lah. Tak ada masalah pun. Tapi adakah itu yang disebutkan? Nabi SAW kata kalau kita nak puasa banyak pun, puasalah seperti mana puasa Nabi Allah Daud AS. Betul tak? Puasa sehari, buka puasa sehari. Ataupun puasa sehari, tak puasa sehari. Puasa sehari, tak puasa sehari. Tapi untuk berterusan boleh atau tidak? Boleh, tapi dia akan jadi beban pada kita. Kita nak bangun solat malam sepanjang malam, daripada lepas isyak, lepas main isyak, terus solat sunat sampai sebelum fajar. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi Nabi SAW kata apa? Tak perlu macam itu. Yang terbaik adalah apa? Sepertiga akhir malam. Betul tak? Maknanya you tidur dulu, ambil masa untuk rehat dulu, kemudian bangun untuk solat malam, dan kerjalah semampu yang kita boleh lakukan. Nampak tak? Dan untuk berpuasa juga, untuk sepanjang hari. Kalau orang nak puasa daripada pagi sampai ke tengah malam tak makan-makan, boleh ke tidak? Boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Kan? Malaysia boleh. Tapi masalahnya, adakah itu yang dikehendaki oleh Islam? Adalah ta'jilun futur, ataupun menyegerakan untuk berbuka. Maknanya apa? Jangan tangguh-tangguh. Waktu saja azan Allahu Akbar, terus buka puasa. Kalau kita nak kira daripada segi sudut pengorbanan, mungkin kata tak apa, saya masih tahan lagi, okey lagi, lepas isyak nanti baru saya buka puasa. Kalau tengok daripada segi sudut mata kasar, seolah macam dia lebih berkorban daripada orang lain. Tak. Tapi Nabi kata apa? Jangan. Itu melampau. Nak puasa, waktu-waktu azan masuk, terus. Kalau kata kita nak, orang kata makan berat lepas daripada solat maghrib, itu tak ada masalah. Isunya adalah batalkan puasa kita sesegera yang mungkin. Kemudian barulah kita bangkit untuk kita kerjakan ibadah-ibadah yang lain. Agama ini disusun oleh Allah yang merupakan pencipta kita. Dia tahu apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Boleh faham ni? Jadi doa semua sekali yang ada kat sini, doa supaya Allah Ta'ala jadikan kita ini cinta pada apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan menjadikan ia itu sebahagian daripada perkara yang memberikan keteraman pada hati kita. Kalau itu kita dapat, Allah sebutkan pada ayat yang ke-8, fadlan minallahi wa ni'mah. Itulah kelebihan dan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan di atas sebab itulah kita akan kekal beragama ini sehingga ke akhir hayat kita. Boleh semua? Okey, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ini adalah ayat yang berkait tentang masyarakat, ataupun ayat yang berkait tentang sosial masyarakat sekeliling kita. Kita tahu dalam kehidupan seharian kita ini, pastinya akan ada perkara-perkara yang manusia akan ada khilaf, tersalah kata, tertuduh, menuduh, ataupun mungkin perkara-perkara yang menyebabkan kedudukan dalam kita punya masyarakat tidak harmoni. Tetapi Islam menetapkan kepada kita beberapa garis panduan untuk kita memahami bagaimana kalau konflik itu berlaku, apa yang perlu untuk kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan di kalangan orang-orang yang beriman itu, mereka saling berperang. Okey, ayat yang Allah Ta'ala start dalam ni adalah perkataan berperang. Cuma berperang ni adalah yang di ekstrim one lah. Betul tak? Kalau orang dulu tu, orang Arab dulu, berperang ni adalah sebahagian daripada perkara macam mana mereka nak tunjukkan kekuatan kabilah masing-masing. Tapi kalau orang kita ni tak adalah sampai berperang. Berperang yang mungkin kita ada, berperang mulut lah kan. Daripada tingkap ke tingkap sebelah kan. Tingkap daripada tingkap sebelah, baling botol, dan buat macam-macam benda.
ataupun apa-apa sajalah perbuatan yang menyebabkan pertelingkahan di antara kedua belah pihak. Tapi Allah Ta'ala kata apa kat sini? Fa'aslihu bainahuma. Maka kewajipan untuk kita yang melihat pertelingkahan tersebut untuk mendamaikan di antara kedua-dua mereka. Maka islah mendamaikan ini dia datang daripada pelbagai level. Sama ada level itu level kita sebagai orang tua. Maknanya apa kat sini kita nak bagi tahu tak ada istilah batu ronsen. Orang perempuan tahu batu ronsen apa? Saya pun tak tahu juga batu ronsen ni kenapa dikait dengan batu ronsen. Tapi kalau orang dulu kalau bergaduh-gaduh, jangan jadi batu ronsen Batu ronsen tu apa benda? Kita ke batu tumbuk tu? Lighter Okey, saya pun tak tahu juga. Tapi selalulah saya dengar kecil-kecil tu orang kata, kau jangan jadi batu ronsen. Jadi batu ronsen. Okey, tapi nak sebutnya apa dalam level kita sebagai tukang islah ni, daripada isu keluarga, daripada isu sekecil-kecil perkara dalam komuniti, ahli jawatan kuasa, surau dan sebagainya, maka mesti ada pihak yang islahkan, mesti ada pihak yang mendamaikan. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu dia ada satu perkara lagi yang kita boleh lihat. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Jika salah satu daripada dua golongan tersebut bagat, iaitu menyerang ataupun menzalimi. Baik, dalam Islam bila sebut kepada bagat, dalam Islam bila sebut satu kelompok menzalimi atau memerangi kelompok yang lain ni, dia boleh datang dalam bentuk tiga wajah. Tiga wajah. Yang pertama, kalau tuan-tuan pernah dengar istilah khawarij. Pernah dengar tak? Baru-baru ni panas balik istilah ni. Istilah khawarij. Istilah khawarij ni apa? Dia adalah satu kelompok manusia yang memerangi manusia yang lain, tetapi dengan mengaitkan tentang perkara yang melibatkan tentang akidah, iaitu mereka datang kepada satu golongan dengan mengkafirkan golongan yang lain. Maknanya orang tak ikut mereka satu had, tapi orang yang tak nak ikut pada mereka dianggap sebagai kufur, memudah-mudahkan untuk mengkafirkan orang lain. Dan sebahagian daripada, kalau kita lihat sejarah, ini Khawarij sejarahnya panjang. Sejarahnya yang panjang. Tapi Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dia kata, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman huddathul asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min khairin qawlil bariyah la yujawizu imanahum hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan keluar pada akhir zaman satu kaum, umurnya masih muda, sedikit ilmunya, mereka mengatakan dari sebaik-baik manusia, iman mereka tidak melebihi kerongkongnya, mereka terlepas dari agama mereka seperti terlepasnya anak panah daripada busurnya. Golongan-golongan ini adalah golongan yang menentang kepada pemerintah. Mereka menentang kepada pemerintah dan mereka melakukan satu perbuatan untuk merampas pemerintahan dan mereka mengkafirkan orang yang tidak mengikuti mereka. Boleh? Ini adalah sesuatu yang disebut sebagai ekstrim. Yang keduanya, apa yang disebut sebagai bughah, ataupun dalam bahasa mudah ni adalah pemberontak. Pemberontak dia lain sedikit daripada Khawarij. Maknanya dia ada usaha untuk menentang pemerintah, mengambil tampuk pemerintahan, memerangi kaum muslimin, tapi tidak mengaitkannya tentang isu akidah. Maknanya apa? Dia lebih kepada kudeta saja untuk mengampas kekuasaan melalui jalan peperangan. Boleh? Okay, kalau tengok
negara-negara yang berkait dengan kita ni, ada beberapa negara yang mana politik pentadbiran negara tersebut diambil melalui jalan peperangan. Ada satu kelompok yang berkelompok dengan yang kita panggilnya yang berpakat dengan beberapa proksi untuk merampas kerajaan melalui jalan peperangan. Ini dinamakan sebagai buhar. Dan satu lagi apa yang disebutkan sebagai qutta'ut tariq. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pemotong jalan. Pemotong jalan bukan masuk pemotong jalan, tapi mereka ini adalah pengacau samsing jalanan. Tahu kan samsing jalanan kan? Orang datang, ambil letak tepi, peras rugut, nak duit. Ataupun buat kacau-kacau kat lorong-lorong. Duduk kat tepi jalan, kacau orang. Ataupun pergi geng-geng untuk mencuri rumah, masuk rumah orang dan sebagainya. Ini dinamakan sebagai qutta'ut tariq. Ketiga-tiga golongan ini adalah golongan-golongan yang selalu disebutkan sebagai antara golongan yang sentiasa membuat kerosakan dengan melakukan perkara-perkara aktiviti-aktiviti yang tertentu. Jadi dalam Islam, apabila benda ini berlaku, kalau kita tak setuju bercakaran antara AJK di dalam surau, kita tak perlulah istilah sampai perangi. Betul tak? Jadi kalau dalam ayat ini, kalau tuan-tuan tengok pada ayat فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي. Tuhan kata apa? Kalau adalah satu pihak tersebut menzalimi yang lain, perangi mereka. Tadi kita gunakan istilah mendamaikan. Maknanya konflik ini dia melihat kepada sejauh mana dalamnya dan sukarnya konflik tersebut. Kalau konflik itu adalah konflik lebih kepada kemasyarakatan, tak adalah istilah perang. Tak adalah AJK ni perang AJK ni kan. Jadi nampak macam terlalu ekstrim. Cuma kita kata kalau dalam keadaan normal biasa, dua belah pihak ini saling bercakaran, fa'aslihu, damaikan. Melalui macam mana? Rundingan ataupun yang lain-lain. Tapi kalau dia melibatkan tentang persenjataan ataupun yang melibatkan tentang tampuk pemerintahan dan sebagainya, maka dia menjadi tanggungjawab negara Islam ataupun pemimpin-pemimpin untuk memerangi perkara ini sebelum berlakunya kerosakan yang lebih besar. Clear? Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, faqatilul lati tabghi, perangilah mereka orang yang melakukan kezaliman ini sehingga mereka ini kembali semula kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in fa'at fa'aslihu bainahuma, dan tak kala mana mereka ini sudah kembali semula kepada apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan, ataupun mereka sudah kembali semula tenang, tidak memberontak, telah ditangkap kepada golongan-golongan yang tertentu, fa'aslihu bainahuma bil adli. Allah minta kepada kita untuk berlaku adil. Maknanya apa? Jangan sampai menzalimi mereka lebih daripada apa yang sepatutnya. Kalau kita dalam negara kita ini, negara yang berperlembagaan, kita punya tata cara untuk mengurus jenayah-jenayah tertentu. Maknanya betul tak? Tak boleh untuk kita buat. Contohnya macam tuan-tuan pernah dengar tak baru-baru ni kes tentang satu orang lelaki yang memandu tanpa tak tahulah apa sebab terlanggar seorang GrabFood rider. Ada kan? Kalau kita pergi kepada konsep ini, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat awam sekiranya ada seseorang yang melakukan kesalahan jalan raya? Saya nak beritahu kesedaran sivik. Apa perlu kita lakukan? Keroyok dia. Yang dilakukan oleh orang awam ketika itu adalah keroyok dia. Ambil video dia, ikat dia, sepak dia, tendang dia sampai dia mati. Adakah itu caranya? Tidak. Kalau itu kita buat, maknanya kita tidak berlaku adil kepada orang tu. Kalau orang langgar, katalah contohnya, saya langgar kereta tuan hanya rosak bumper dia. Saya nak tanya, kalau kita sebagai manusia biasa, apa perlu kita buat?
Kita hanya minta ganti rugi daripada dia supaya dia boleh repair kereta kita. Betul tak? Boleh ke untuk kita sampai bunuh dia? Tak boleh, sebab dalam Islam bila kita nak tegakkan keadilan, dia sampai tahap dia bunuh kita, baru kita bunuh dia balik. Betul tak? Tapi kalau dia hanya sekadar orang kata kemikkan kita punya kereta, jangan sampai bunuh dia. Kalau kita buat macam itu, maknanya kita tak berlaku adil pada dia. Faham tak ni? Jadi dalam Islam kita ada cara-cara je. Sebab itu kita kata tadi, fa'in fa'aj, kalau mana mereka dah surrender, fa'asbihu bainahuma bil adli, selesaikan isu dia tu dengan adil. Jangan buat ikut emosi. Maknanya kita kena hukum dia ikut kadar yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Adakah orang awam boleh bertindak sebagai polis? Adakah orang awam boleh bertindak sebagai mahkamah ataupun hakim dalam mahkamah? Boleh atau tidak? Hari ini kita tahu bila keluar je satu kes, semua orang buat hipotesis dan inference masing-masing. Ini mungkin macam ini macam ini, ini macam ini, ini macam ini. Tapi kita tahu bila datang kepada mahkamah, bukti perlu didedahkan. Betul tak? Maknanya hearsay apa yang orang kata tak semestinya tepat bila masuk dalam mahkamah. Kita mungkin sayang dengan Haji Zainal ni, tapi bila benda yang dia bawa dalam mahkamah mungkin tak sama dengan apa yang dia cakap di luar mahkamah. Betul tak? Sebab satu dalam mahkamah, kita tahu dia ada pihak pendakwa raya dan dia ada pihak peguam bela. Dan kita bukan semua orang awam akan masuk dan ikuti perbicaraan tersebut. Sebab tu ada benda yang kadang-kadang sebelum daripada diputuskan satu hukuman, kebiasaannya orang awam sudah ada sentimen. Oh, ini mesti kena, ini mesti kena, ini mesti kena, ini mesti kena. Tutup tak kena pula. Dibebaskan, tidak dibicarakan atau tidak ada kes yang sabit. Kalau kena pula, orang akan kata ini dah. Sebab itu kita kata dalam Islam, konsep bila kita hukum satu benda itu, kita hukum dengan adil. Maka keadilan mahkamah itu adalah institusi yang telah diberikan kepercayaan. Bila diberikan kepercayaan, maka kita kena letakkan kepercayaan pada benda itulah. Kalau kita ada ruang untuk kita mengkritik tentang ketelusan tersebut, maka kita ada beberapa level dalam mahkamah kita, bermula daripada mahkamah persekutuan, masuk kepada mahkamah rendah, kemudian mahkamah tinggi, rayuan, atas sekali persekutuan rayuan terakhir ke persekutuan terakhir? Persekutuan terakhir. Okey, situ. Kemudian pengampunan. Okey, pengampunan tu cerita lain tak? Sekarang baik, orang ramai dah pandai mengkritik keputusan mahkamah. Kata mahkamah dia gini, mengkritik keputusan mahkamah di luar daripada mahkamah, dia hanyalah merupakan perkataan orang awam, hearsay. Dalam bahasa mahkamah, hearsay. Dia tak boleh jadikan sebagai satu bentuk evidence, bukti. Betul tak? Tuan cakap macam mana sekalipun saya punya teori nampak sini, nampak macam ni, nampak macam ni, tak boleh. Ia adalah di luar daripada bidang kuasa dan tugas kita. Ia untuk kita control, damage control. Kita kena redakan apa yang ada dalam orang kata yang disebutkan netizen di luar sana. Tapi kita tahu dalam mana ruang lingkup netizen ni, kebiasaannya social media ni dia akan panas dalam tempoh masa 72 jam sahaja. Lepas daripada 72 jam, orang cerita benda lain lah. Orang tak ceritalah dengan satu benda ni. Oh, cerita pasal air kaktus ni, cerita pasal maka pula lepas tu. Lepas tu cerita pula ayam, kambing pula. Kambing 4 mak western pula. Lepas tu cerita pula baju bulan bintang pula. Dan tak cerita dah ada pasal yang keluar daripada mahkamah tu. Okey? Jadi dia ada dua benda. Baik. Seterusnya, kalau kita lihat dalam ayat ini, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Okey. Silakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku keadilan. Baik, saya nak tengok, minta semua untuk buka dalam satu ayat. Buka muka surat 106. Sorry. Buka muka surat 108.
Buka muka surat 108, Suratul Ma'idah ayat yang ke-8. Muka surat 108, Suratul Ma'idah ayat yang ke-8. Jumpa dah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerana Allah ketika menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi dalam ayat ini jelas kepada kita tuan-tuan, sama ada kita adalah pemerintah ataupun kita adalah saksi kepada apa yang telah berlaku, Allah minta kepada kita untuk berlaku adil. Berlaku adil. Walaupun kepada golongan yang kita tidak suka ataupun kita tidak percaya. Hakikatnya apa? Cuba lihat pada ayat yang ke-10 daripada surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Hakikatnya sebab apa? Kerana orang yang beriman ini semuanya adalah saudara. Kita kena pegang kat situ. We are all a family. Macam mana pun sekalipun kita ni bercakaran, kita ini berkeluarga di bawah satu yang pertama, akidah yang sama. Akidah yang menghubungkan kita untuk kita menjadi satu keluarga. Yang kedua, kita datang daripada satu jalur yang sama, iaitu daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi nak boleh pergi macam mana sekalipun, kita tetap datang daripada satu sumber yang sama. Allah beri kepada kita bahawa orang yang beriman itu disebutkan dalam hadis, yashuddu ba'duhum ba'da. Al-mu'min lil mu'min bunyanun marsus, kal bunyani marsus. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain ini seperti satu binaan yang teguh, yang saling berteguh. Yashuddu ba'duhum ba'da, yang mana saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Dan dia disifatkan seperti satu anggota badan, yang mana kalau satu badan kita rasa sakit, the whole body akan sakit. Sensitifnya kita pada contohnya kawan kita yang dipukul sampai meninggal dunia tu, dia bukan pun saudara paling dekat dengan kita, tapi kita benci dengan perbuatan orang yang buat benda tu. Walaupun latar belakang orang yang meninggal dunia ini didedahkan oleh polis kerana mempunyai latar belakang tertentu, tapi itu tidak menghalalkan kita untuk membunuh dia dengan sebab dia melanggar salah seorang yang tak mati pun. Dan even kalau mati pun, adakah kita berhak untuk laksanakan tanggungjawab tu? Tidak. Apa yang kita diminta? Serahkan kepada pihak berkuasa. Tanda kita sayang dan cinta kepada dia adalah dengan kita menegakkan keadilan, mengikut lunas dan juga kemampuan kapasiti kita sebagai manusia ataupun pemimpin. Ya, Ibu. Saya sebenarnya tertarik dengan ayat ini. Kalau kita melihat kepada dalam konteks Palestin dan juga Israel, ayat ini sangat jelas kepada saya. Fa'im marat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta. Ayat sangat jelas. Tapi kita sebagai orang biasa dan kita hanya melihat dan mengharapkan pada suatu perubahan. Tetapi cuba kita bayangkan rakyat Palestin yang terpaksa bergerak lagi daripada satu tempat yang hancur. Yang kita lihat daripada social media, orang yang duduk di tempat itu sendiri, saya rasa lagi dahsyatlah apa yang mereka lihatkan. Jadi, tetapi
sebagai seorang orang biasa, rakyat biasa, kita tidak melihat bahawa perkara ini tidak dibuat secara serius untuk kita nak melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kalau ada suatu kaum itu melampaui batas, maka kita harus bunuh dia sehingga dia kembali, sehingga dia bertaubat. Jadi bunuh itu bukan sahaja dalam konteks ambil parang pukul, ambil parang bunuh, saya rasa, tapi pembunuhan dalam berbagai konteks yang kita boleh buat, ekonominya, sosialnya, tetapi ada pandang Ustaz lah, cukupkah apa yang kita tengok di kalangan para pemimpin, di kalangan para pihak-pihak yang mempunyai kuasa, pihak yang ada akses kepada International Court of Justice. Kalau saya sebagai rakyat biasa, saya rasa sangat-sangat tidak cukup. Faham. Paling kurang pun mungkin kita harus menunjukkan bahawa rakyat kita berani untuk melaksanakan ayat ini. Mungkin ada pendaftaran orang yang sanggup dan bersedia kalau buka sempadan contoh, supaya kita menunjukkan bahawa kita serius. Faham. Tapi saya sebagai orang yang melihat tidak merasakan begitu. Dan bila kita baca ayat ini, kita rasa macam apalah yang kita boleh buat, apalah yang kita tidak boleh buat sangat. Okey, baik. Terima kasih Ibu atas penjelasan tersebut. Ini kena letak biro kebiasaan Palestin. Okey. Baik. Berlihat kepada ayat tadi, bila sebut tentang iktatalu, dia bukan sahaja definisinya adalah bunuh, tapi dia lebih kepada bentuk memerangi. Qatala, bunuh. Iktatalu maksudnya memerangi untuk mengelak daripada kemudaratan atau kemafsadan. Kalau kita lihat ayat yang lebih kurang sama, cuba buka dalam surah Al-Mumtahanah. Buka muka surat 550. Buka muka surat 550, lihat pada ayat yang ke-8 dan juga ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Konteks pertama kita, apabila masyarakat bukan Islam datang masuk ke tempat kita, selagi mana mereka tidak merampas harta kita, merampas tanah kita, memerangi kita, dan kita panggilnya dan memerangi kita kerana asbab agama ataupun yang lain, maka kita perlu bertoleransi dengan dia. Ini adalah merupakan prinsip Islam untuk hidup dalam keadaan toleransi kepada mana-mana pun pihak yang duduk dalam negara kita yang mengikuti undang-undang kita tanpa membuat apa-apa tindakan yang menzalimi kita. Tetapi Allah Ta'ala katakan, "Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun." Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat-rapat orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu serta membantu orang-orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka itu teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini, tuan-tuan, yang pertamanya Ustaz nak beritahu, dalam konteks untuk international punya isu ataupun konflik, kita ni dah tak seperti macam zaman-zaman khilafah dahulu, yang mana kerajaan umat Islam dia tidak dibataskan melalui negara-negara yang mempunyai pentadbiran-pentadbiran yang berbeza-beza.
Kita dulu menggunakan sistem khilafah yang mana kita letakkan gubernur-gubernur ataupun ibaratnya macam menteri besar lah. Ini menteri besar kat sini, menteri besar kat sini. Semuanya ini akan bernaung di bawah satu kerajaan di pusat. Betul tak? Kalau Nabi SAW tu letakkan Nabi di Madinah, maka yang lain-lain tu yang berada di Yaman ke, yang berada di negara-negara ataupun tempat-tempat yang lain, semuanya akan report duty ataupun kita panggil ada satu bentuk pentadbiran yang selaras. Tapi bila selepas keruntuhan zaman khilafah Uthmaniyah, maka negara-negara Islam tidak lagi berkumpul di bawah satu pemerintahan. Mereka mempunyai bentuk pemerintahan yang berbeza-beza berdasarkan kepada zon yang berbeza-beza. Ini adalah merupakan antara strategi-strategi orang dahulu lah. Macam mana kita nak divide umat Islam ni kepada beberapa puak. Jadi bila ada pecahan-pecahan seperti ini, maka setiap daripada negara ni dia ada undang-undang tubuh masing-masing dan dia ada perlembagaan masing-masing. Kita memang ada solidariti terhadap apa yang berlaku kepada Palestin. Untuk kita melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang melibatkan tentang pentadbiran kepada pentadbiran yang lain, dia ada dia punya garis panduannya. Sebab kita terikat dengan setiap negara ni ada dia punya tu. Kecuali kalau Palestin tu declare bawah Malaysia, dan kita boleh untuk berperang dengan dia. Betul tak? Dan maknanya apa? Daripada segi konteks, saya setuju dengan apa yang Ibu cakap. Memang kita buat hari ni tak cukup. Dan itulah perkara yang berlaku. Kalau tak konflik ni daripada tahun 1947 Ibu, sampai sekarang dia tak akan berlarutan begitu lama. Kalau semua anggota-anggota negara-negara Islam boleh berkumpul untuk perang dan sebagainya. Tapi perkara ini Ibu, macam saya katakan tadi, adalah ujian untuk kita semua. Ujian untuk kita semua, ujian untuk pentadbir kita, ujian untuk umat Islam, dan ujian apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman. Ibu pernah dengar tak satu hadis yang Nabi SAW sebutkan bahawa satu ketika nanti umat manusia ni akan diserang ataupun kita panggil dikerumuni, seperti maknanya makanan yang dikerumuni oleh orang yang lapar-lapar. Dan disebutkan adakah sebab kerana kita ni kurang sikit? Tak, sebab kita ni ramai. Dan bila kita sebut tentang perkara-perkara macam ini, saya sama-sama jugalah kita rasa insaf dengan apa yang berlaku. Hari-hari kalau kita tengok dalam warta berita ataupun yang lain, kadang-kadang daripada kita rasa sedih sampai kita rasa tak tahu nak rasa apa lagi dah. Betul tak? Sampai kita tak tahu nak rasa apa lagi dah. Kita nak bagi dia bantuan pun macam mana kita nak bagi? Orang yang bukan kata kita kat sini, orang yang kat tepi negara dia pun bagi bantuan daripada langit. Pergi hantar kita panggilnya jet-jet tu, turunkan daripada dia. Betul tak? Kalau kata dia tu boleh masuk, dia tu lagi awal belum ingin masuk. Masuklah ke mana-mana jalan sekalipun. Tapi itulah benda yang pada saya dalam bab ini. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, kalau kamu melihat satu kemungkaran, ubahlah dia dengan tangan kamu. Kalau kamu tak mampu ubah dengan tangan kamu, ubahlah dengan lidah kamu. Kalau tak mampu untuk ubah lidah dengan lidah kamu, ubahlah dia dengan hati kamu. Kita semua kat sini ada peranan masing-masing. Tapi kalau tanya pada saya, Ibu, jangan sepi daripada terus berdoa, jangan sepi daripada terus membantu. Pada saya, mereka yang diuji di sana, mereka ni adalah orang yang sangat-sangat special. Tuan-tuan pun tahu kan, orang yang mati syahid ni bukan sikit pahala dia. Kan? Kita tahu memang susah, memang terbakar sana, terbakar sini. Tapi dia punya reward tu. Sebab tu Tuhan sebut dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu cakap orang yang mati di jalan Allah tu mati. Bal ahya, bahkan mereka ini hidup. Sebab tu orang berjuang, mereka tanpa ada senjata pun mereka sanggup untuk keluar. Sebab dalam hadis ayat ni jelas Allah kata, kalau dia keluarkan kamu daripada negeri kampung kamu, pertahankan. Pertahankan, jangan lari, pertahankan. Kerana di situ adanya perintah Allah.
Pada mereka, tempat mereka, mereka pertahankan. Baik budak kecil, baik budak besar. Dan kalau mereka mati pun dia kata apa? Alhamdulillah. Tuan-tuan tengoklah video. Hari ini berapa orang dah mati anak tuan? Ada 3 orang, ada 2 orang lagi. 2, 3, 4 hari lepas tu tanya pula berapa orang dah mati? Semua dah mati. Alhamdulillah. Kita pun tuan-tuan, tak mampu lagi kalau dapat macam itu. Tapi itulah, kita kata janji Allah Subhanahu Wa Taala, mereka diberikan dugaan begitu berat, tetapi Allah berikan mereka ganjaran yang begitu besar. Sama juga orang sekeliling kita. Ada orang miskin yang betul-betul apa ke dana. Dah miskin, kena penyakit pelik lagi pula, duduk lama kat hospital sana. Kalau kita tengok pun tuan-tuan, kita pun rasa tak mampu. Tapi mereka adalah golongan yang special. Kerana apa? Orang yang Allah Ta'ala uji dengan begitu tinggi adalah orang yang mempunyai kelebihan tertentu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada kita, pada saya dan juga ibu sekalian, untuk bercakap tentang isu kontak international ni, saya tahu ada juga gesaan-gesaan untuk buat. Macamlah kita katakan rundingan. Banyak kali rundingan dekat hampir 30,000 orang mati nak tunggu sampai habis berunding. Siapa yang tak puas hati? Kalau kita pun sama tuan-tuan. Hari ini runding, 1 orang anak kita mati. Besok runding, 5 orang mati. Lusa runding, semua keluarga mati. Sampai bila nak runding? Kalau kita minta keadilan daripada dunia, adakah dunia berikan kepada kita keadilan? Tapi Tuhan kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan mengadili manusia. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, cuba tengok pada muka surat 469. Muka surat 469, lihat pada ayat yang ke-17. Lihat pada ayat yang ke-16 dan juga 17. Muka surat 468 dan juga 469. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar." Iaitu hari mereka keluar dari kubur masing-masing dengan jelas dan nyata, tidak akan tersembunyi kepada Allah sesuatu hal pun dari keadaan mereka. Pada saat itu Allah berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Allah menjawab, ia akan dikuasai oleh Allah yang Maha Esa, lagi yang Maha mengatasi kekuasaannya segala-galanya. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini tiap-tiap diri akan dibalas dengan apa yang telah dilakukan olehnya. La zulman yawm, tidak ada kezaliman lagi hari ini. Inna Allah sari'ul hisab, sesungguhnya Allah amat cepat hitungan hisabnya. Dan Allah beritahu pada ayat yang ke-18, wa anzirhum yawmal azifati izil qulubu lanal hadajiri kauzimin. Dan berilah amaran kepada mereka tentang hari kiamat yang dekat masa datangnya, ketika hati seorang merasa resah gelisah kerana cemas takut, sambil masing-masing menahan perasaannya itu. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Pada saat itu orang-orang zalim tidak akan mendapat seorang sahabat pun yang boleh membelanya, dan tidak akan mendapat pemberi syafaat yang diterima pertolongannya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Wallahu yaqdi bil haqq. Allah akan memutuskan hukuman dengan adil. Walladzina yad'una min dunihi la yaquduna bi syai'. Innallaha huwas samiul basir. Sedangkan apa yang mereka sembah selain daripada Allah
tidak akan dapat memberikan sebarang keputusan. Sesungguhnya Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ibu clear ibu? Ini jawapan Ustaz. Ini jawapan Allah Ta'ala. Ini jawapan Ustaz, ini jawapan Allah Ta'ala. Tak ada benda lagi yang kita nak rahsiakan, Bu. Memang kalau kita nak cari keadilan daripada manusia, susah. Sebab kita pun tak tahu, kita nak kata, ni tak buat apa-apa, tak buat apa-apa, kita pun tak tahu juga. Adakah memang betul dia tak buat apa-apa? Sebab ada juga perkara yang kita tak boleh untuk iklankan. Sebab bila kita iklan, takut orang jadi, ialah bila kita dalam peperangan ni, Bu, bukan semua benda kita kena dedah dalam public, betul tak? Sebab dia boleh jadi rahsia. Tak kisahlah hantar tentera ke, hantar senjata ke, mana boleh iklan. Kalau iklan nanti semua orang tahulah, betul tak? Jadi kadang-kadang bila kita tak tahu benda tu, mungkin kita akan rasa, takkan tak ada orang buat apa-apa, takkan tak ada orang buat apa-apa, betul tak? Ya, jadi kita susah juga untuk kata ya ataupun tidak pada orang lain yang kita tak tahu tentang kedudukan tu. Jadi dalam ayat ini, apa yang kita boleh lihat, Allah lah yang akan memberikan keputusan kepada manusia yang mana menzalimi orang yang lain ataupun pada manusia yang membantu orang lain. Jadi itu jawapan Ustaz kepada perkara ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada umat Islam. Tapi ibu, memang itulah ibu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang akan ada nanti kemenangan semula kepada umat Islam. Cuma macam kita katakanlah, dalam kemenangan Nabi selama 23 tahun untuk menyampaikan dan menyebarkan Islam, kita tahu daripada 13 tahun yang pertama, berapa ramai yang telah meninggal dunia, betul tak? Sumayyah meninggal, Yasir meninggal. Pada zaman Nabi SAW masih ada, dan Nabi mendapat sokongan daripada pembesar Quraisy, semisal seperti macam bapa dia Abu Talib. Tapi itu pun dia tak mampu untuk buat apa-apa bila Sumayyah dan juga Yasir disulap. Apa yang Nabi kata daripada jauh? Sabran li'a Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Wahai sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu itu dalam syurga. Kalau kita sekarang ni berhadapan dengan saudara kita di Palestin, sabran ya ahli Palestin, fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai ahli keluarga anak-anak Palestin, sesungguhnya tempat kau dalam syurga. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita boleh buat, saya rasa kita akan pergi. Tapi sebab kita juga ada pentadbiran dan kita juga ada kita punya undang-undang yang menyekat kita. Jadi apa yang boleh untuk Ustaz katakan, teruskan berdoa di bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, tuan-tuan, ada sikit saja masa. Boleh ke Ustaz ambil sikit untuk bagi tazkirah tentang Ramadan, boleh ke? Boleh sikit je nak buat. Sebab nanti ibu kalau lepas ni dia tak boleh nak minum-minum lagi dah. Jadi lepas ni kalau nak tazkirah tak boleh lama-lama, nanti Ustaz haus. Ibu tak haus, Ustaz haus. Ada panas. Oh, di sini lama ada. Okey, baik. Okey, ibu, saya nak minta alih perhatian sikit tentang isu berkait tentang bulan Ramadan ni. Tinggal beberapa hari lagi Allah Ta'ala izinkan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Dan orang di kalangan para salafus salih, mereka menginginkan untuk mereka diberikan keizinan untuk sampai dalam bulan Ramadan. Bukan kerana bulan ini panas ataupun bulan ini adanya orang kata kelebihan tertentu daripada segi hari dan lain-lain. Tapi kerana keutamaan bulan ini, Allah membuka laluan dan ganjaran kepada kita dengan begitu luas. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita itu sangat luas. Kalau ibu masih ingat dalam Ustaz punya kuliah sebelum ni, berapa lama ataupun berapa banyak perjalanan kita, semua daripada kita ini sedang melalui satu bentuk permubasafiran. Kalau ibu masih ingat dalam Ustaz punya pelajaran sebelum ni, kita semua berada dalam satu perjalanan yang panjang. Dalam satu perjalanan yang panjang, kita ada mulanya dan kita ada akhirnya.
Dan perjalanan ini seperti yang Ustaz telah bincang dan telah beritahu ibu, kita ada lebih kurang dekat 13 laluan ataupun 13 stesen yang kita akan pergi. Dan kita sekarang berada pada stesen yang ketiga, iaitu bumi, dunia. Dan ibu tahu sejauh mana pentingnya dunia ini untuk kita, ibu. Kerana dunia inilah tempat untuk kita cari sebagai bekalan kita. Dan bekalan inilah yang kita akan bawa dalam perjalanan kita yang 10 lagi. Dan ibu tahu bahawa perjalanan kita selepas ini, dia tidak lagi datang seperti ini, bu. Dia bukan lagi ramai-ramai, solat jemaah sama-sama, tazkirah sama-sama, tidak. Tapi perjalanan kita selepas daripada ini, kita akan laluinya secara bersendirian. Dan saya telah sebutkan dalam beberapa ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Antaranya, cuba lihat dalam Al-Quran. Cuba buka muka surat 139. Surah Al-An'am ayat 94. Surah Al-An'am ayat 94. Muka surat 139. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kami akan datangkan kamu kepada kami di hari kiamat nanti dalam keadaan furada. Apa maksudnya? Bersendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana kami telah ciptakan kamu pada permulaan. Maknanya apa, tuan-tuan? Kalau kat dunia ini tuan-tuan rasa susah, mungkin isteri tuan-tuan rasa susah, anak tuan-tuan rasa susah. Kalau tuan-tuan rasa senang, mungkin bini tuan-tuan boleh rasa senang, anak tuan-tuan rasa senang. Tapi bila masuk ke dalam alam akhirat, kalau tuan-tuan rasa senang, belum tentu bini tuan-tuan rasa senang. Boleh faham? Kalau anak tuan-tuan rasa senang, belum lagi mak ayah dia rasa senang. Kalau kata kita rasa senang, belum tentu lagi pasangan kita rasa senang. Sebab semua orang akan melalui situasi yang mereka akan lalui selepas ini secara bersendirian. Dan apa yang perlu untuk kita fikirkan untuk perjalanan selepas ini yang kita nak bawa secara bersendirian adalah tentang bekalan yang kita akan bawa. Betul tak, tuan-tuan? Kita kena bawa bekalan kita. Tapi tuan-tuan tahu atau tidak, apakah bekalan yang kita nak bawa untuk ke negeri akhirat, tuan-tuan? Apakah bekalan yang kita akan bawa ke negeri akhirat? Jawapannya, lihat pada muka surat 31. Buka muka surat 31, lihat pada ayat yang ke-197 suratul Baqarah. Kalau kita lihat dalam ayat tersebut, adalah ayat yang mulanya dengan tentang haji. Tapi tuan-tuan tengok pada penghujung ayat tersebut, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Jumpa pada ayat tersebut. Muka surat 31, lihat pada ayat 197. Allah berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekal-bekallah kamu, dan sebaik-baik bekalan itu adalah apa? Takwa. Jumpa dah ayat tu, tuan-tuan? Jumpa dah? Baik. Allah kata apa dalam ayat ini? Berbekal-bekallah kamu, sebaik-baik bekalan kamu untuk negeri akhirat adalah takwa. Cuba tuan-tuan buka pula. Cuba tuan-tuan buka muka surat 28. Lihat pada ayat 183. Muka surat 28, lihat pada ayat 183. Ini adalah merupakan ayat yang biasa kita baca.
Tapi kita tak pastilah sama ada ayat ni lalu kepada kita ni ada kesan ataupun tidak. Tapi kita tengok hari ni, apa Allah Ta'ala sebut? Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu puasa seperti mana telah difardukan kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi kita kata, Allah Ta'ala kata apa? Berbekal-bekallah kamu, sebaik-baik bekalan adalah apa? Allah kata dalam ayat ini, orang yang berpuasa dan orang yang mengambil sesuatu daripada puasa ini, mereka inilah orang-orang yang mencari bekalan mereka dengan takwa. Boleh nampak? Baik. Tuan-tuan pernah dengar tak satu hadis yang Nabi SAW satu ketika Nabi datang nak naik mimbar. Nabi nak naik mimbar Nabi ada 3 nak tangga. Setiap kali Nabi lalu, Nabi sebut amin. Kemudian Nabi sebut amin, kemudian Nabi sebut amin 3 kali. Tuan-tuan pernah dengar tak? Hadis tersebut dia cerita pasal apa? Ketika mana Nabi SAW lepas daripada Nabi khutbah, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau sebut amin? Kenapa sebut amin 3 kali? Rasulullah SAW menyebutkan, dia kata, ketika mana aku naik mimbar, Jibril datang kepada aku. Kemudian dia beritahu aku tentang 3 perkara. Apa dia? Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Faqul amin. Faqultu amin. Barang siapa di kalangan manusia yang mampu masuk dalam bulan Ramadan tapi keluar daripada Ramadan, Allah tak ampunkan dosanya. Masuk bulan Ramadan tapi keluar bulan Ramadan, Allah tak ampunkan dosa dia. Fadakhala an-nar, dan dia masuk neraka. Fa'ab'adahu Allah, Allah jauhkan dia daripada rahmat kasih sayang Allah. Jibril kata, sebut amin, maka aku pun nyebut amin. Orang masuk Ramadan, keluar Ramadan, tak diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, agak kenapa rasanya Nabi sanggup untuk mengaminkan orang yang keluar daripada Ramadan sebab tak dapat keampunan? Pasal apa? Tuan-tuan tahu pasal apa? Sebab bulan Ramadan ini, dia punya keutamaan dan kelebihannya adalah, boleh kita katakan, kalau orang tak ambil benda tu, memang betul-betul lah masalah semua. Macam itulah dia kata. Jadi kita sekarang ni, saya baca beberapa hadis yang ibu ayah boleh ambil supaya kita ada satu keazaman. Sebab saya tak nak, bila sebut tentang Ramadan kat tempat kita ni, selalu kalau sebut Ramadan, baju raya. Ramadan, bazar Ramadan. Ramadan, roti john. Ramadan, tahu, air katira. Ramadan, tukar rumah, color rumah. Ramadan, tukar kasut. Betul tak tuan-tuan? Ramadan, kuih bangkit. Kuih sembelit. Apa-apa je lah tuan-tuan. Dan sebab apa tuan-tuan? Sebab budaya kita ini, itu bukan benda yang bagi saya tak menentang benda tu. Tapi itu bukan keutamaan untuk kita. Sebab Ramadan ini, dia sebenarnya adalah booster kepada kita untuk orang yang nak cari bekalan untuk akhirat dalam perjalanan selepas ini. Mereka sangat-sangat menunggu untuk Ramadan ini supaya Allah berikan kepada mereka peluang yang takkan dapat kepada orang yang telah pergi meninggalkan kita, dan hanya akan dapat kepada kita sahaja, pada orang yang Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, dengan syarat kita tahu apa yang perlu untuk kita lakukan. Contoh yang pertama, Nabi SAW menyebutkan, tuan-tuan biasa dengar, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, terbuka pintu syurga
tertutup, pintu neraka terbelenggu syaitan. Apa signifikannya, Bu, kepada kita? Apa signifikannya ya kepada kita? Terbukanya pintu syurga maksudnya apa? Rahmat kasih sayang Allah Ta'ala mencurah-curah turun kepada kita. Tertutupnya pintu neraka ni apa? Tertutupnya jalan dan manusia daripada segi sudut macam mana Allah Ta'ala ini dengan rahmat kasih sayangnya memberikan kebebasan kepada manusia daripada masuk ke dalam api neraka. Betul tak? Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah membebaskan manusia ramai daripada api neraka. Dan kalau kita lihat juga untuk bulan Ramadan ini, pembebasan daripada api neraka bukanlah berlaku pada 10 yang pertama atau 10 yang tengah atau 10 yang terakhir, tapi dia berlaku di sepanjang bulan Ramadan. Siapa di kalangan kita kat sini yang Allah dah ampunkan dosa dia? Siapa kat sini yang dah cukup bekalan? Kalau dua-dua jawapan ni kata ya, dah boleh makan nasi lemak kat belakang. Sebab tak perlu masuk dalam perbincangan ni dah. Kan? Boleh ambil dua pun tak apa. Ustaz punya bahagian. Sebab ahli syurga kita kena bagi awal sikit lebih sekali. Tapi kalau kita tak ada benda tu dan kita pun tak tahu. Maknanya apa? Kita dalam lagi golongan yang belum tentu tahu lagi sama ada kita selamat ataupun tidak, cukup ataupun tidak bekalan kita. Betul tak? Tetapi Allah Ta'ala beritahu, dia kata inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yawmin wa laylah, yakni fi Ramadan, sesungguhnya Allah Ta'ala ni membebaskan manusia daripada api neraka pada waktu siang hari dan malam hari dalam bulan Ramadan. Wa inna li kulli muslim fi kulli yawmin wa laylatin du'atun mustajabah, sesungguhnya pada setiap orang Islam doa mereka itu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan, pada siang hari dan juga pada malam hari. Tidak cukup pada itu, tuan-tuan, Allah beritahu juga dalam satu hadis. Biasanya kalau kita beramal, berapa Allah akan gandakan amal kita itu? 10 ke 700 kali ganda. Nomor amalan kita, dia boleh pergi antara 10 ke 700 kali ganda. Tapi tidak pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ibu pernah tengok tak ini tanda ni? Apa maksudnya? Infinity ataupun unlimited. Sebab Allah kata apa? Fa innahu li wa ana ajzibi. Akulah yang akan bagi. Ibadah puasa ni adalah untuk aku dan akulah yang akan bagi. Ulama menyebutkan bahawa tidak ada had Allah boleh bagi sebanyak mungkin yang Allah boleh bagi kepada kita, dan ini sangat-sangat penting kerana dia akan memberikan kepada kita peluang untuk mencukupkan bekalan kita untuk perjalanan seterusnya. Kita dah pernah cerita dengan ibu dalam 10 laluan ni, salah satunya adalah untuk kita berdiri di padang mahsyar selama berapa lama, Bu? 40 tahun. Dan 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Kalau katalah contohnya kita kena berdiri 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita bangun untuk 1 hari, kalau kita kali dengan setahun, sama ada lebih kurang dekat 365 hari. Cuba 365 hari kali dengan 1000, lebih kurang dekat 365,000 tahun. Ibu kita hari ni kerja 25 tahun pun pencen kita sampai berapa hari je boleh siap? Boleh cukup? Ada 500,000, 600,000 pun sekarang pencen dah habis dah. Ini 365,000 tahun pun. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan menangis banyak dan kamu akan ketawa sedikit. Jadi kita ni bukan bercerita tentang perkara yang menyebabkan kita rasa susah, tak. Saya nak minta pada kita, rebut, ambil kesempatan ni. Sebab belum tentu lagi kita dapat kesempatan ni pada tahun yang akan datang.
Kalau mungkin umur kita panjang pun Bu, mungkin juga kita tak sihat dan kita tak mampu untuk buat seperti mana kita sekarang. Kalau kita masih lagi sihat, masih lagi ada kekuatan, minta pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala beri kepada kita pahala sebanyak mungkin dalam bulan Ramadan. Dan itu juga kalau kita lihat Ibu, Nabi SAW sebutkan dalam bulan Ramadan, man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa sungguh-sungguh, siapa yang bangun malam bersungguh-sungguh, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Itu yang kita nak. Allah bebaskan kita daripada api neraka. Allah gandakan kepada amal kita untuk tambahkan kepada kita punya bekalan. Allah berikan kepada kita keampunan daripada dosa-dosa kita yang lepas. Malam Ibu, pada 10 malam yang terakhir, Allah beri kepada kita satu malam yang perlu untuk kita cari, yang mana dengan amal ni Ibu, beramal kita pada malam tersebut seumpama kita beramal selama berapa lama? 1000 bulan. 1000 bulan ni bersamaan dengan berapa lama Bu? 1000 bulan ni kalau kita kira daripada umur kita lebih kurang dekat 83 tahun. Ada yang sampai 83 sekarang. Saya tengok semua lebih kurang 38. Sila percaya. Betul Ibu nampak macam 38, sweet. Senyum dia. Dia pun segan-segan dengan Ustaz. Tapi nak kabarnya kata apa Bu? Allah bagi kepada kita kelebihan untuk dapat amal yang sempurna seumpama kita beramal 83 tahun. Ibaratnya saya cakap dengan tuan-tuan kalau dengar kuliah Ustaz, untuk hari ini saya bagi seorang RM1. Tapi kalau datang kuliah saya nanti bulan Ramadan, saya bagi 1 juta. Tuan-tuan datang ke tidak? Lautan api. Lautan api sanggup berenang. Ada lautan api sini. Tuan-tuan datang atau tidak? Berlari. Kenapa tak cakap apa-apa? Insaf dah. Bermondong-mondong datang 1 juta. Betul tak tuan-tuan? Allah bagi kepada kita satu benda yang sangat-sangat besar untuk cari bekalan kita. Kalau dulu kita rasa kita leka, kita lalai dengan macam-macam, kalau bolehlah untuk kali ini tuan-tuan, kita habiskan masa kita sedikit untuk kita rebut, untuk cari peluang, untuk ambil semangat bulan Ramadan. Dia bukan sekadar bulan untuk kita main bunga api, baik bulan untuk kita gantung kat mana letak kita punya frame. Tuan-tuan, saya nak beritahu tentang beberapa perkara persediaan kita dalam bulan Ramadan ni. Yang pertama sekali, ada 4 perkara yang Ustaz nak kongsi sikit saja. Yang pertama adalah daripada segi sudut niat dan juga daripada segi sudut perancangan. Niat. Tuan-tuan, doa sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Peluang yang kita dapat ni tuan-tuan, dia tak akan dapat pada waktu yang lain kecuali Ramadan. Kalau tuan-tuan rasa nampak baju Melayu tu lebih besar daripada ni, saya tak tahu nak cakap apa. Tapi kita dah habis umur dah, kita rasa habis dah kita pakai sebelum ni. Apa color je yang tak pakai lagi? Color pelangi. Terpulang masing-masing lah. Itu dah macam clown. Okey? Baik. Kalau itulah kita rasa lebih penting, tak tahulah saya nak cakap apa lagi. Tapi kita semua berada pada zaman yang kita rasa Tuhan boleh panggil kita bila-bila masa. Betul tak? Baik. Niat sungguh-sungguh minta Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Yang kedua, ibu buatlah sedikit, ibu ayah buat perancangan apa yang kita nak lakukan dalam bulan Ramadan ni. Daripada segi sudut amal ibadah kita, apa yang kita nak gandakan, apa yang kita nak tambah. Sebab tuan-tuan, kenapa Ustaz cakap macam ini? Sebab kita tak fikir pada orang lain ke macam mana. Kita fikir diri kita dulu, Ustaz kita dulu. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Orang yang bersungguh untuk buat satu amal kebaikan tapi dia tak dapat nak buat kerana sebab tertentu, meninggal dunia ke, tak sihat dan sebagainya, kutibat lahu hasanah. Allah catatkan dia itu dengan kebaikan. Jadi maknanya kita sungguh nak buat, tapi kalau tak dapat nak buat, Allah Ta'ala akan ganti itu dengan kebaikan. Boleh faham semua?
pertama. Yang keduanya daripada aspek sudut tentang rohani ataupun ibadah. Bulan Ramadan ni ada 3 benda yang Ustaz nak minta untuk kita emphasize sikit. Yang pertamanya sekali adalah yang berkait tentang bangun malam, solat malam. Baik, solat malam, sorry. Yang pertama rohani yang Ustaz nak emphasize kat sini adalah yang pertama adalah taubat. Taubat. Tuan-tuan, taubat, istighfar, ini adalah benda paling asas dan paling utama untuk kita lakukan supaya Allah Ta'ala datangkan kepada kita hidayah dan kekuatan. Takkan ada rasa kuat dan takkan kita rasa penting tuan-tuan untuk kita buat dan cari dalam bulan Ramadan kecuali Allah datangkan kepada kita hidayah. Kalau tak, kita akan rasa macam bilalah nak raya. Betul tuan-tuan? Bilalah nak ambil puasa ni? Sebab kita tak nampak yang kita sedang melalui satu tempat dan suasana yang kita perlu rebut untuk cari bekalan. Jadi taubat, istighfar sebanyak mungkin, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Yang keduanya adalah daripada segi sudut qiyamul lail. Baik, qiyamul lail ini yang terbaiknya adalah sepertiga akhir malam. Tuan-tuan tahu, kalau ibu ayah sekalian, saya tak pasti tentang jadual tuan-tuan macam mana, tapi kalau katalah kita ni biasanya bangun pukul 5 pagi, 5 pagi saya letak macam inilah tuan-tuan. Kalau dalam susunan malam kita, biasanya untuk bangun malam, mandi dan lain-lain ni, kita ambil masa dalam 30 minit lah. Ada orang cepat, ada orang lambat. Ada yang masuk bilik air dan macam masuk taman permainan. Tak nak keluar-keluar. Apa yang nak putih pun tak putih-putih juga. Kita ambil masa 30 minit. Katalah kita qiyam, kita ambil masa dalam 30 minit. Katalah kita nak sahur, nak buat persiapan, kita ambil masa dalam 30 minit. So kurang-kurangnya ada berapa lama masa tuan? 1.5 jam. Jadi maknanya apa? Saya nak untuk kita praktis sedikit. Sebab amal Ramadan ni, dia bukan amal yang kita tiba-tiba sentuh. Badan kita dia perlukan masa untuk kita adapt. Jadi kalau kata sebelum ni kita bangun pukul 5, katalah masuk waktu subuh pukul 6. Sepatutnya kita kena bangun pukul berapa? Sekurang-kurangnya 4.30 pagi. Betul tak? Untuk kita dapat momentum. Sebab kalau kita bangun nanti pukul 5 juga, dengan itulah kita nak mandi, dengan itulah kita nak sembahyang sunat, dengan itulah kita nak sahur. Sempat tak kita bangun malam? Tak sempat. Jadi kita rugi. So kita kena adjust sikit masa kita beberapa hari sebelum Ramadan ni untuk kita bangun lebih awal sedikit. Supaya mata kita, badan kita akan jadi lebih terbiasa. Bila kita adjust daripada segi sudut waktu kita bangun, kita kena adjust juga daripada segi waktu kita tidur. Jangan tidur terlalu lewat ataupun jangan makan berat ketika mana sebelum tidur. Kalau boleh, kalau katalah kita nak berbuka puasa, buka puasa yang mula sama ada yang ringkas ke atau yang makan heavy ke, baru solat ke, itu terpulanglah masing-masing. Kalau boleh awal tu kita dah makan dulu siap-siap, kemudian bila malam tu kita ambil siapa yang simple saja dan kita terus tidur. Jangan elak untuk tidur lebih daripada pukul 11, pukul 12 dan sebagainya. Kalau boleh tidur lebih awal sedikit. Kecuali kalau tuan-tuan memang dah susah nak tidur. Ada orang yang susah nak tidur malam. 2 jam je tidur. Kan? Tapi saya tak tahu bila tuan-tuan tidur pula lepas tu. Siang hari, saya tak pasti. Tapi kalau kata ada orang yang tak boleh tidur malam, dia tidur 2-3 jam saja. Saya pernah jumpa orang yang macam ini. Adjust sikit masanya. Dan paling utama juga yang saya nak sebutkan, cuba tuan-tuan buka dalam surah Az-Zariyat. Cuba buka muka surat 521. Oh, dah tutup semua ya. Sorry. Nanti Ustaz bagi 2 nasi lemak. Okey. Baik, cuba lihat pada ayat yang ke-15, 16, 17 dan 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa..." Tuan-tuan tahu tak? Nabi sangat-sangat dermawan ketika pada bulan Ramadan. Ingat, membaca Quran, mendirikan salat dan juga menginfakkan harta. Ketiga-tiga ni besar
kelebihannya di sisi Allah Ta'ala. Yang terakhir, Ustaz minta pada semua untuk buka baik, cuba buka muka surat 437. Surah Fatir, lihat pada ayat yang ke-29 dan juga 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang membaca Quran, wa aqamus salat, dan dirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan keluarkan harta mereka sama ada secara sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, sebenarnya mereka mengharapkan satu bentuk perniagaan yang tidak akan rugi. Orang berniaga bulan Ramadan ada masa rugi, masa untung, tak. Tahun lepas orang jual kuih raya rugi banyak, tak ada orang nak beli kuih raya. Tapi kalau kita keluar harta kita sikit bulan Ramadan ni, Allah katakan itu bentuk perniagaan yang tak akan selama-lamanya rugi. Malah Allah gandakan kepada kita, dan Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan dengan asbab kita infak, Allah cukupkan kepada kita bekalan kita untuk perjalanan kita seterusnya. Jadi azam, keluarkan sedikit. Ni kita dah keluar dah KBSP, dapat 5.4%. Ada lagi KBSP simpan? Kalau sekurang-kurangnya 100,000 ada dalam KBSP, 5,000 kita dapat dah. Ambil daripada tu 1,000 sikit, niatkan untuk infak bulan Ramadan, carilah tempat untuk kita tabung. Boleh faham? Nak bantu kawan-kawan kita kat Palestin macam ibu sebut tadi, buat. Kalau katalah kita tak dapat sekalipun, mudah-mudahan Allah catatkan kebaikan untuk kita. Kita semua? Okey, dan yang terakhirnya adalah yang melibatkan tentang budaya. Ibu, kalau ada perkara-perkara, saya bukan menentang tentang beli baju raya, tak. Tapi orang kita suka sangat beli baju raya last minute. Suka sangat buat kerja last minute. Sedangkan benda tu boleh buat lebih awal lagi. Kalau kata nak beli baju raya, kita ada 2-3 hari lagi ni, pergi siap-siap beli. Tak perlu tunggu untuk hujung raya. Sebab apa? Saya sebutkan macam ni, hujung raya bukan kita tak boleh, tapi sebenarnya keutamaan kita untuk apa? Untuk 10 malam yang terakhir, betul tak? Jadi jangan kusutkan kepala kita dengan baju kita yang tak sempat cari. Ibu tahu pun kalau beli baju raya ni last minute, ada banyak colour ke? Kurang colour tu yang kadang-kadang hujung raya, 7 pasal raya kita beli, tak matching dengan kita punya tudung. Daripada pukul 10 pagi kita keluar sampai pukul 10 malam kita tak dapat kita punya tudung. Saiz tak jumpa, ini habis, betul tak pun? Kadang-kadang dia punya tika beza pun RM10, RM15, tapi duit minyak kita habis macam-macam. Jadi kalau boleh selesaikan. Yang keduanya tentang nak dekor kita punya rumah ni. Kalau boleh ibu, ada 2 hari lagi ni, ambil waktu kesempatan, kemas rumah kita macam besok nak raya. Sebab kalau kita kemas sekarang, kita haus, kita boleh minum. Betul tak? Tapi nanti kalau dalam bulan puasa, waktu tu dah nak galih sofa, waktu tu dah nak tengok belakang almari. Tuan-tuan, kalau dia jahatnya, bukan jahatlah, nakalnya kemah rumah ni, dia kalau kita sentuh satu benda, dia berkait banyak. Kan tarik almari, nampak benda lain. Warna tak matching pula. Dah colour pula, salah beli colour, tak matching kat depan, terpaksa colour lain lagi. Dah ini pula terkena, nampak langsir pula macam tak kena. Dia berkait-kait-kait. Jadi kalau benda tu menyebabkan kita rasa penat sangat untuk hujung-hujung Ramadan ni, untuk kita buat benda-benda macam tu semula. Jadi saya sangat kempen pada ibu, kalau boleh, buat benda ni lebih awal, buat kemas macam-macam ni lebih awal, sebelum kita nak masuk bulan Ramadan. So bila kita masuk nanti bulan raya, kita tinggal kacak sikit-sikit saja.
Kita pun tak penat, mata kita pun tak rasa pening, kita dah rumah kita pun dah kemas, kita nak ibadah pun rasa tenang. Boleh bu? Ini benda ni budaya. Sebab orang fikir, oh nak mesti nak kena hujung-hujung nanti ibu cari langsir pun nampak macam suasana. Jadi kalau bolehlah ibu, kalau boleh benda ni lebih awal, ibu macam buat kuih raya ke atau sebagainya, saya pun kalau boleh sangat kempen pada ibu, kalau buat kuih raya lagi ke, saya tengok macam kuih tunjuk bangkit je ni, tunjuk bangkit ni satu tunjuk bangkit nama itu. Beli je, asyik kalau beli selamat dah sikit, kalau beli pun awal-awal juga. Okay? Dan tak perlulah terlalu banyak sangat kuih raya, sebab kuih raya ni manis kan. Jadi tak bagus juga untuk kesihatan kita. Ambil berada-adanya sajalah. Okey? Jadi itu saja daripada Ustaz. Ustaz pun tak nak panjangkan lagi, sebab saya tahu kita ada lagi perjumpaan insya-Allah untuk pertengahan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita kekuatan, dan mudah-mudahan Allah Taala sampaikan kepada kita dalam bulan Ramadan. Saya doa sangat untuk diri saya dan ibu ayah sekalian, kalau kita rasa mungkin Ramadan kita sebelum ni tidaklah sebaik mana, kita harapkan untuk kali ini kita mampu untuk isi bekalan kita, isi apa yang perlu untuk kita bawa, supaya kita punya perjalanan kita yang seterusnya akan nampak lebih mudah, dan mudah-mudahan kita semua bertemu Allah Ta'ala di dalam syurga. Kalau boleh, masa sikit, saya nak tanya sikit. Ada berita-berita sekarang ni, ustaz-ustaz ataupun berita dalam TV lah, menekankan kepada pembaziran dalam bulan puasa, terutamanya buka puasa dah hapus. Jadi dia kata sampai bertantan makanan tak habis tu dibuang. Apa komen? Okey. Majlis-majlis buka puasa apa semua. Baik. Ditekankan sekarang dalam TV banyak pembaziran sampai berlori-lori. Faham. Dia